وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد. Terima kasih kepada pihak Yapim Smart Venture atas jemputan yang telah diberikan kepada saya untuk berkongsi topik pada hari ini mengenai kepentingan juz'u amma kepada para pekerja. Dan hari ini kita akan mengambil satu surah daripada banyak surah dalam juz'u amma, dan surah berkenaan sangat berkaitan dengan 10 hari yang pertama Zulhijjah. 10 hari yang pertama Zulhijjah yang sedang kita berada di dalamnya waktu ini, yang Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi tetamunya, meskipun kita tidak dapat menjadi tetamu Allah di bumi Makkah Al-Mukarramah, di tanah suci Makkah pada waktu musim haji kerana keterbatasan serta musibah COVID-19. Tetapi ada banyak hikmah barangkali yang Allah Ta'ala inginkan daripada kita di sebalik apa yang telah terjadi. Dan apa yang saya maksudkan adalah suratul Fajar, surah yang ke-89 di dalam Al-Quran kita, dan surah ini mengandungi 30 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Sadaqallahul azim. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Demikianlah sumpah bagi orang-orang yang berakal. Menerusi suratul Fajar, kita diberitahu pada ayat yang kedua adanya 10 malam yang diberkati. Inilah yang ditafsirkan oleh jumhur para ulama, bahawasanya sumpah yang dikemukakan dalam suratul Fajar pada ayat yang kedua adalah merujuk kepada 10 malam yang diberkati. Baki lagi para ulama berbeza pendapat. Ada yang menyatakan 10 malam terakhir Ramadan, dan ada yang menyatakan 10 malam Zulhijjah. Apapun, di dalam pentafsiran, tidak sedikit para ulama yang menisbahkan, yang mentafsirkan 10 malam ini adalah 10 hari dan malam, ya, 10 hari dan 10 malam pada awal Zulhijjah. Ini bertepatan dan selari dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ia seperti apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, juga dalam kitab-kitab hadis yang lain, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal saleh paling disukai Allah untuk dilakukan melainkan hari-hari ini, yakni ayyam al-'ashri, iaitulah 10 hari terawal Zulhijjah. Dan bila Nabi mengumumkan begitu, maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah? Walaupun berjihad di jalan Allah pada awal Zulhijjah ini, seandainya bulan haram ini ada pencerobohan, lalu memerlukan kita berjihad, hatta berjihad di jalan Allah pun tidak dapat menandinginya, begitukah maksudmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab dengan tegas, walal jihadu fi sabilillah, dan tidaklah juga jihad di jalan Allah dapat menandingi fadilat amal-amal saleh di 10 hari
yang pertama Zulhijjah, yang kita semua sedang berada, dipilih Allah berada dalam 10 hari-hari Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dhalika bi syai'in. Melainkan kecuali satu orang lelaki yang keluar berjihad dengan hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali. Jadi berdasarkan hadis ini, kita bukan sekadar mengetahui kedudukan yang tinggi 10 hari antara awal Zulhijjah, tetapi kita juga menyadari bagaimana Nabi berbicara tentang jihad sekalipun tidak dapat menandingi fadilat 10 hari yang pertama Zulhijjah, amal-amal salih, melainkan jihad qital yang kita tidak kembali, yakni terbunuh. Ini berdasarkan hadis yang lain di mana Nabi telah mendengar seorang lelaki seorang lelaki berdoa, Allahumma a'tini afdalu ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma a'tini afdalu ma tu'ti ibadakas salihin. Allah, anugerahkanlah kepadaku sebaik-baik pemberian yang kau boleh berikan kepada hamba-hambamu yang salih. Nabi terdengar. Lalu Nabi bersabda, idzan yu'qaru jawaduk wa tastashhid. Oleh itu, wahai fulan bin fulan yang berdoa, hendaklah kamu memastikan kamu berjihad hingga kudamu mati ditikam dan kamu mati syahid. Jadi hadis yang kedua ini lebih menyebabkan kita nampak adanya pengecualian. Semua jihad tidak boleh beat kelebihan 10 Zulhijjah, kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah dan 10 malam Zulhijjah, melainkan mereka yang mati syahid menemui ajal di medan perang. Kerana itu jelas kedudukannya besar, bukan sekadar menurut hadis ini, tetapi menurut keterangan Al-Quran. Ustaz, apa kelebihan beramal ibadat dalam 10 hari dan 10 malam Zulhijjah? Seumpama membaca Al-Quran, seumpama membanyakkan solat sunat, seumpama membanyakkan puasa sunat. Khususnya sila beri perhatian hari Khamis 30 Julai nanti, para pekerja semua yang sedang bekerja pada hari ini, yang sedang bercuti di Pantai Timur, di Johor, iaitulah 9 Zulhijjah, yakni puasa Arafah. Ia adalah puasa yang dijanjikan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih, punya banyak kelebihan. Banyak hadis daif, bahkan tidak sedikit juga hadis palsu. Kita ambil satu cukuplah asalkan sahih. Iaitulah Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, ditanya tentang puasa Arafah 9 Zulhijjah. Lalu Nabi berkata dalam riwayat Imam Muslim, bahawasanya puasa pada hari berkenaan, puasa pada hari berkenaan bagi orang yang tidak menunaikan haji, bagi orang yang tidak berada di Arafah, yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyata. Allahu Akbar. Puasa pada hari berkenaan menghapuskan dosa setahun yang lepas dan menghapuskan setahun akan datang. Tuan-tuan, tak ada yang tahu apa bakal berlaku dalam setahun yang akan datang. Berbanding setahun yang dah berlalu, kita pun tidak ingat mana. Dosa ni memang kita ni kadang tidak sedar diri apa dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi ini adalah satu berita gembira, dan Nabi SAW tidak bercakap daripada hawa nafsu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sedang menghuraikan Al-Quran, dan barangkali wallahu alam, Nabi barangkali sedang mentafsirkan walayalin ashr, dan termasuk di dalamnya pada siang hari berpuasa pada 9 Zulhijjah, wallahu alam, berdasarkan tafsiran para ulama. Yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyata. Allah Ta'ala ampunkan dosa setahun yang lepas,
kita baru sahaja meninggalkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang telah bertemu Lailatul Qadar dengan segala ganjaran, ya, dan sekurang-kurangnya kalaupun tidak bertemu dengan Lailatul Qadar, kita daripada kalangan orang yang telah membangunkan malam-malam Ramadan. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka Allah memberikan berita gembira kedua selepas Ramadan, iaitulah pengampunan dosa. Sebab nak jumpa Tuhan, harta banyak mana tidak membantu, melainkan harta yang diwakafkan, sedekah jariah, untuk dibawa ke kubur. Anak yang ramai tidak membantu, melainkan anak yang saleh, yang mendoa dan terus berdoa kepada kita. Untuk ke lubang kubur, tidak ada ilmu yang akan membantu, tidak ada kemahiran yang membantu, tidak ada buku yang kita baca boleh membantu, melainkan ilmu yang bermanfaat, yang kita sebarkan pada masyarakat, yang kita tinggalkan sebagai sunnah hasanah lalu diamalkan oleh orang-orang yang terinspirasi, yang mendapat semangat daripada kita yang memperkenalkan amalan baik, sunnah hasanah berkenaan. Jadi, apa lagi yang boleh mengampunkan dosa kita, ya, untuk selamat di lubang kubur, iaitulah antaranya adalah pada puasa hari Arafah nanti. Jadi, apabila kita melihat kepada hadis-hadis Nabi tadi, fahamlah kita 10 hari Zulhijjah ini jangan kita anggap hari-hari biasa walaupun kita bekerja. Jangan kita menganggap ia seperti hari-hari biasa sedangkan kita tidak sedar. Ini adalah bulan yang terakhir, ya, dan kita bakal meninggalkan bulan 1441, tahun 1441, dan tanyalah diri kita, kita nak tutup di hari ini dengan apa? Agaknya kalau kita mati, meninggal dunia, ya, zurtum al-maqabir, kita ziarah kubur, akhirnya nanti kita masuk ke lubang kubur, alam yang sempit, tiada teman, tiada bantal, tiada penghawa dingin, tiada pewangi, tiada apa-apa yang boleh menemani melainkan amalan. Tiba-tiba yang kita bawa adalah penuh dengan dosa dan noda. Jadi kerja-kerja juga, tetapi apabila tiba waktunya kita perlu mengambil berat, adanya, ya, waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan barakah. Ini nombor satu yang saya nak ambil kesempatan dalam tempoh terbatas, ya, 45 minit yang diberikan kepada saya. Untuk seterusnya, mari saya membantu saudara-saudari, tuan-puan semua, ya, yang mengikuti di Facebook Smart Venture Yapim, juga yang mengikuti di Facebook saya, dan ke semua sekali lah yang menonton di IG barangkali. Kenapakah Allah Ta'ala meletakkan 10 malam Zulhijjah atau 10 hari yang diberkati di awal Zulhijjah, iaitulah 10, ya, menjelang Aidul Adha, dalam surah Al-Fajr? Ini soalan yang kedua. Soalan pertama tadi kita dah jelas. Ustaz, apa kelebihan 10 Zulhijjah? Apa kelebihan 9 Zulhijjah? Apa kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah? Apa kelebihan dan tafsiran walayalin ashar? Kita sudah jelas. Tetapi yang barangkali belum kita jelas adalah dalam banyak-banyak surah di dalam Al-Quran, mengapa Allah Ta'ala letakkan cerita tentang 10 malam Zulhijjah ini, 10 hari Zulhijjah ini dalam surah yang ke-89. Yang ni mari kita ambil, ya, masa serba sedikit untuk faham, khususnya dalam konteks topik yang saya ketengahkan sebagai pekerja. Untuk makluman, kalau kita membaca suratul Fajr, kita akan mendapati ada cerita-cerita yang tidak kita duga dalam surah ini, seolah-olah tiada kaitan dengan 10 hari yang pertama Zulhijjah. Seakan-akan, kenapa cerita ni ada sedangkan topik yang ditafsirkan tadi adalah berkenaan dengan malam-malam yang diberkati. Sebab kalau anda membaca selepas ayat 5, selepas 5 ayat pertama, selepas sumpah,
kita akan mendapati Allah Ta'ala tidak berbicara tentang musim haji. Apatah lagi surah ini diturunkan di ketika orang-orang yang menunaikan haji bukan dengan manasik Ibrahim, bukan dengan kaedah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Bahkan ketika surah ini diturunkan, sebab nama surah ini Makkiyah, surah ini turun sebelum daripada hijrah. Apa yang terjadi adalah Nabi tidak mampu mengubah masyarakat jahiliyah yang meletakkan berhala-berhala di Safa dan Marwah, yang meletakkan berhala-berhala di tempat tawaf, 360 berhala. Sedangkan Ibrahim alaihi salam memerangi berhala, memecahkan berhala. Daripada mana datang perbuatan bid'ah berkenaan? Bahkan lebih teruk dan ekstrim daripada itu, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Daripada mana idea ini datang? Kalau bukan daripada syaitan. Jadi Nabi tidak mampu mengubah kerana perubahan yang dibawa oleh Al-Quran Makki, Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah, adalah perubahan dalaman terlebih dahulu, yang membenci syirik terlebih dahulu. Sehinggalah suatu hari nanti mudah-mudahan bukan Nabi tetapi penduduk Makkah sendiri akan menghancurkan berhala dengan tangan mereka sendiri. Ya, darban bil yamin, ya, mereka musnahkan sendiri, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum. Okey, baik. Untuk makluman, selepas Allah Ta'ala bersumpah dengan salah satunya adalah dengan malam yang diberkati di bumi Makkah, wa anta hillum bihadzal balad, bumi Makkah yang diberkati, Allah Ta'ala berbicara tentang 3 kaum. 3 kaum yang mengecapi kepesatan, kemajuan, kemakmuran seperti kita. Barangkali kita merasakan tiada kaitan. Kenapa cerita pasal malam diberkati? Seharusnya cerita pasal musim haji. Tetapi anda tak akan temui cerita pasal musim haji. Yang anda akan temui juga bukan cerita pasal penduduk Makkah di awal-awal surah ini. Bahkan Allah Ta'ala cerita kaum yang pertama, kaum Ma'ad yang menghuni Yaman. Kaum yang kedua adalah kaum yang bernama Thamud yang menghuni utara Arab, menghampiri Tabuk, menghampiri sempadan, ya, Mesir, Jordan pada waktu ini. Dan kaum Firaun di Mesir. Jadi kita akan dapati ada 3 kaum diceritakan Allah selepas Allah berbicara tentang waktu-waktu yang diberkati. Wal fajri, waktu fajar adalah waktu yang diberkati. Suratul Isra mengumumkan, ya, solat fardu subuh bukan sekadar namanya solat fajar, tetapi solat Quran al-Fajar, iaitulah bacaan Al-Quran disaksikan oleh para malaikat. Kerana waktu subuh jarang orang dapat menunaikan salat fardu jamaah. Maka sesiapa yang hadir, apatah lagi dengan SOP PKP dia struggle untuk pergi, maka benar-benar menjadi penyaksian para malaikat. Malaikat menjadi saksi yang fulan bin fulan ini benar-benar bersungguh mahu mendekati Tuhannya. Allah maja'alna minhum. Waktu fajar digelar sebagai Quran al-Fajri. Salat subuh diberikan gelaran oleh Al-Quran, oleh Allah sebagai Quranul Fajar masyhudan, yang disaksikan oleh seluruh para malaikat. Adapun yang ketiga, Allah Ta'ala bersumpah dengan Asy-Syaf'i wal Watri, iaitulah Syaf'i yang memerlukan pelengkap, yang memerlukan syafaat, yang memerlukan kepada pelengkap, yakni pasangan. Wal Witri adalah yang tunggal. Juga para ulama membahaskan pelbagai perbahasan. Kita ambillah satu daripada tafsiran berkenaan, iaitulah Asy-Syaf'i itu adalah 10, Zulhijjah, wal Watri itu 9, yakni ganjil, genap dan ganjil, iaitulah puasa Ashura dan puasa sebelumnya, puasa Arafah, yang diberikan kelebihan. Wal-laili idza yasr, dan malam yang berlalu dengan tenang. Jadi kita dapat lihat waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang diberikan Allah barakah. Tetapi
Allah Ta'ala memaparkan cerita 3 kaum tiba-tiba. Saya guna istilah tiba-tiba. Lalu apa kaitannya? Ini cabaran dalam proses berinteraksi dengan Al-Quran. Iaitulah jangan kita melihat ayat-ayat Allah terpisah-pisah. Seolah-olah bila kita nak tahu pasal malam-malam yang diberkati, kita pun tengok ayat 2 dalam suratul Fajar. Tetapi cerita dalam surah yang ada ayat 2, kita tak ambil perhatian. Wal'iyadzubillah. Sepatutnya, bila kita nak tahu apa kelebihan 10 hari Zulhijjah, yang pertama, apakah kelebihan 10 malam Zulhijjah, maka kita bukan sekadar beri perhatian pada ayat 2. Kita hendaklah beri perhatian kepada keseluruhan 30 ayat dalam suratul Fajar. Ini kaedah interaksi Al-Quran yang dilakukan oleh generasi terdahulu. Mereka akan baca dari awal hingga ke hujungnya sehingga kefahaman mereka adalah kefahaman yang comprehend, menyeluruh, komprehensif. Dan tidak, saya suka ayat ni, saya tak suka ayat ni, saya nak baca ayat ni, saya tak nak baca ayat ini. Ini perangai siapa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi kita ni umat Islam, jangan jadi sekadar orang yang sangat bagus dari sudut spiritual. Ya, kita berpuasa sunat, alhamdulillah, mudah-mudahan 9 Zulhijjah. Kita berpuasa banyak di 10 hari pertama Zulhijjah. Kita membanyakkan zikr Allah, subhanallah, subhanaka la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita membanyakkan tasbih, tahmid, takbir. Kita membanyakkan salat sunat. Kita membanyakkan amal ibadat. Tetapi surah ini memaparkan cerita kaum-kaum yang maju pesat, membangun, tetapi dimusnahkan Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu perhatikan apa yang Tuhanmu telah lakukan kepada kaum 'Ad? Yang Allah anugerahkan kepada mereka tubuh yang gagah perkasa, tubuh yang mereka bangga-banggakan kepada orang lain. Iram dzatil 'imad, dan mereka itu adalah penduduk negeri Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Kalau istilah saya, barangkali pencakar langit dahulunya. Kerana tubuh mereka gagah perkasa, mereka dapat membina bangunan-bangunan yang boleh menunjukkan ketinggian kedudukan diorang mengatasi bangsa-bangsa yang lain. Perangai berbangga dengan bangunan-bangunan pencakar langit. Kemajuan bagi mereka adalah melihat kepada infrastruktur, seni bina dan ketinggian, berbangga dengan fizikal kemajuan kemodenan. Dan ternyata itu bukan hanya penyakit kaum 'Ad. Yang kedua, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Dan kaum Thamud, Allah Ta'ala berikan kepada mereka kelebihan intelektual. Kalau tadi kelebihan fizikal, Allah Ta'ala beri kepada kaum 'Ad dengan tubuh yang gagah perkasa. Allah Ta'ala beri kepada Thamud, ya, kelebihan intelektual sehingga mereka, ya, mampu untuk memotong batu-batu besar di lembah-lembah untuk tujuan dibina kediaman yang selesa, yang kononnya boleh menyebabkan kediaman itu dapat menghadapi banjir besar kalau datang lagi, sebagaimana berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Seolah-olah kediaman itu boleh menghadapi angin puting beliung taufan batu kerikil yang pernah datang 8 hari 7 malam kepada kaum 'Ad, iaitu moyang mereka dahulu. Mereka merasakan kediaman yang mereka bina adalah kediaman yang boleh memelihara daripada azab Allah. Kelebihan intelektual Allah Ta'ala beri. Dan wa fir'auna dzil autad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad. Dan Firaun yang Allah Ta'ala sebut mempunyai autad, autada. Para ulama mentafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Saya mengambil tafsiran yang menyatakan autad ini adalah Firaun mempunyai kemampuan untuk membina
paku-paku kemah yang banyak. Maksudnya apa? Bala tentera yang sangat ramai, ke mana sahaja pergi, petik saja jari, bala tentera akan backup di belakang. Sebab itu ayat-ayat selepasnya berbicara tentang kerosakan yang dilakukan oleh Firaun dan bala tenteranya. Allah Ta'ala tak kata alladhi, Allah Ta'ala kata alladhina, mereka yang menyembelih anak-anak Bani Israel. Jadi itulah Firaun, Haman, Qarun dan bala tentera mereka. Jadi nampak tak tuan-tuan, selepas Allah Ta'ala berbicara tentang malam yang diberkati, Allah Ta'ala berbicara tentang 3 penyakit. Penyakit pertama apa dia? Terkena pada kaum 'Ad. Penyakit kedua berlaku kepada kaum Thamud. Penyakit ketiga berlaku kepada kaum Firaun. Tolong ulang balik, apakah 3 penyakit berkenaan? Pertama sekali, berbangga dengan kelebihan fizikal. Tubuh yang cantik, rupa yang menawan, tubuh yang boleh mengatasi orang lain. Dan kerana tubuh ini ada kelebihan, tubuh ini membangunkan bangunan yang boleh menyebabkan mendabik dada ke atas orang lain. Lihat bangunan kita orang. Bangunan kita orang lebih tinggi daripada bangunan kamu. Kami punya bangunan 30 tingkat, bangunan kamu hanya 2 tingkat. Satu, penyakit berbangga dengan kelebihan fizikal. Yang kedua, penyakit berbangga dengan kemahiran, kepintaran, kebijaksanaan. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberikan ilmu ini kerana usaha saya. Saya ada ilmu ini kerana saya deserve. Saya berhak dapat kerana struggle saya. Usah bicara saya dapat ilmu ini daripada sesiapa. Saya struggle nak dapat ilmu ini. Dan akhirnya saya dapat, saya layak berjaya kerana ilmu ini tidak mudah untuk diperolehi. Ini ucapan siapa? Ini ucapan Qarun. Dan yang ketiga adalah penyakit berbangga dengan pengikut. Terpedaya dengan followers. Punyai pekerja yang ramai. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Suratul Kahfi kita baca pagi tadi. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan inilah yang menyebabkan penyakit Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Fahasyara fanada, juga juzuk amma. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dengan kekuatan bala tentera, maka bala tentera hanya petik jari sahaja, semua orang akan gerun. Lalu terhimpulah seluruh rakyat Mesir dan Bani Israel. Lalu Fir'aun membuat kenyataan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tak ada siapa berani cabar. Tetapi Allah Ta'ala kata, inna rabbaka labil mirsad fasabba alaihim rabbuka sawta adab fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Iaitulah Tuhanmu menimpakan paluan azab kepada mereka sebentar, sekelip mata sahaja, kerana Tuhanmu benar-benar memberikan pemantauan dan pengawasan setiap gerak-geri tindak tanduk mereka yang tidak berintegriti, yang hanya menambah dosa jauh sekali daripada pahala. Kerana dosa yang mereka lakukan, tiada taubat, tidak mendengar seruan para anbiya, bahkan diperangi Nabi Saleh, Nabi kaum 'Ad, Nabi Hud, diperangi Nabi Saleh, bahkan disembelih unta, naqatullah, unta Nabi Saleh, mukjizat daripada Allah. Bahkan diperangi Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalatu wassalam. Lalu apa yang terjadi kepada kaum-kaum yang bangga dengan 3 kelebihan mereka tadi? Allah Ta'ala musnahkan mereka sekelip mata. Sebab itu Al-Marhum Al-Allamah Abdul Rahman Habban Nakah juga mengaitkan 3 ayat pertama, 4 ayat pertama itu bukan sekadar malam-malam yang diberkati menurut Habban Nakah. Dan biasalah nature perbezaan pendapat ahli tafsir dalam dunia tafsir ni biasa. Tugas kita tengok mana yang boleh diharmonikan dan menambah makna, tawassu' fil ma'ani. Iaitulah menurut Habban Nakah, penulis Qawaidut Tadabbur, ya, Ma'arijut Tafakkur, iaitulah ini adalah waktu-waktu Allah Ta'ala musnahkan kaum-kaum tersebut. Waktu fajar, menurut Al-Quran, musbihin, dihancurkan kaum Thamud. Manakala walayalin ashr, selepas 10 malam, 10 Muharram, dimusnahkan Fir'aun di Laut Merah.
Dan yang ketiga, 9 dan 10. Maaf, 10 dan 9. Genap dan ganjil. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kemusnahan kaum Ad adalah dengan angin puting beliung 8 hari 7 malam. Sab'ata layalin samaniyata ayyamin. 8 hari 7 malam. Tidak berhenti angin puting beliung di lokasi yang bersama, namanya perkampungan negara kaum Ad. Jadi, kesemua ini adalah azab Allah menimpa musuh-musuhnya dan musuh nabi-nabinya. Dan malam tu, wal-laili idza yasr, mereka tidur lena belaka. Tak takut langsung peringatan dan amaran daripada para rasul sampai boleh tidur lena. Maknanya memekakkan telinga mereka daripada ancaman yang sudah diberikan oleh para rasul yang sudah berdakwah bertahun-tahun untuk menyelamatkan mereka. Lalu Allah balas mereka. Jadi apa pengajaran dia, tuan-tuan, dalam baki masa lebih kurang 10 minit? Bila kita bekerja, ya, saya bekerja di Tadabbur Center, tuan-tuan admin bekerja di Smart Venture, rakan-rakan yang menonton sedang bekerja hari ini barangkali boleh curi-curi dengar ya live yang sedang berlaku. Rakan-rakan IG mungkin sedang juga menonton sambil bekerja. Ya, ada orang bekerja freelance, alhamdulillah bebas sedikit waktu dia bekerja. Ada orang dapat nikmat bekerja sebagai penjawat awam. Semua orang ada kelebihan. Tetapi tanya diri kita, adakah 3 penyakit tadi menyebabkan saya terlupa adanya hari-hari yang diberkati? Itulah kaitan dia. Adakah penyakit-penyakit tadi menyebabkan saya lalai yang saya sedang melalui hari-hari yang diberkati? Kerana inilah sasaran surah ini, yakni kaum Quraisy. Kaum Quraisy, jenayah mereka bukan sekadar melakukan syirik, menyembah berhala. Jenayah mereka juga adalah mengubah musim haji sebagai waktu untuk mengauk keuntungan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling membantu memberi makan pada orang miskin, sedangkan kamu memakan harta pusaka orang dengan cara yang haram, dan kamu sangat mencintai harta berlebih-lebihan, sangat cintakan harta sampai terlupa kita sedang berada di waktu yang diberkati. Kesimpulan dia, jangan jadi Quraisy yang di masa lampau mereka tidak faham kemuliaan tanah suci Makkah dan waktu musim haji. Seharusnya ini adalah waktu ia boleh berdagang berniaga. Itu bukan dilarang pun. Sila baca suratul Hajj. Liyashhadu manafi'a lahum. Manfaat perdagangan ini boleh dimajukan pun, tetapi ada waktu tertentu. Sebagaimana hari ini sebentar lagi pukul 1 tengah hari sampai pukul 2 petang, itu adalah satu waktu di mana tolong abaikan seketika perniagaan. Liyadhkuru smallah, untuk ingat nama-nama Allah, untuk ingat Allah. Just waktu tu sahaja. Dan selesai waktu tu, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala benarkan balik untuk kita berniaga lepas solat Jumaat. Tak ada masalah. Asalkan semasa khutbah Jumaat, semasa solat Jumaat, keluarkan minda bisnes berkenaan. Keluarkan keinginan mengaut keuntungan. Keluarkan penyakit wa tuhibbunal mal. Tapi Quraisy tidak begitu. Quran bukan turun pada hanya orang Quraisy. Quran turun kepada kita sebagai pekerja dan hamba. So, bila kita bekerja, jangan jadikan ini alasan untuk sampai terlupa puasa sunat. Untuk sampai terlupa zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jangan sampai terlupa untuk membanyakkan amalan-amalan sunat.
Kerana kalaulah itu terjadi, apa beza kita dengan orang-orang terdahulu yang telah Allah Ta'ala timpakan kemusnahan? Tuan-tuan, puan-puan sekalian, 3 penyakit tadi adalah juga penyakit orang-orang Quraisy. Mereka berbangga dengan kekuatan kedudukan mereka, tubuh mereka. Mereka berbangga dengan kedudukan mereka yang tidak boleh diatasi. Ya, antara makna fizikal juga adalah jawatan mereka yang tidak boleh ditumbangkan. Tidak ada orang boleh berkata kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, ana khairum minka, ana khairum minhu. Bahkan pemimpin-pemimpin Quraisy mengulang skrip pemimpin-pemimpin 'Ad, pemimpin-pemimpin Thamud, pemimpin-pemimpin Mesir seperti Firaun, ana khairum minhu. Dan sedar tak sedar mereka sudah mempertuhankan hawa nafsu, bukan lagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana gairah mengaut keuntungan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, mereka menukar musim haji sebagai musim untuk melariskan produk berhala mereka. Untuk lebih mustajab, belilah berhala Tuhan kamu ni daripada emas. Ya, nanti kamu akan selamat macam mana bumi Makkah selamat daripada Abraha, macam itulah Tuhan akan selamatkan kamu. Jadi kena bawa balik. Jangan setakat berdoa kat sini. Kena bawa balik Tuhan-Tuhan ni. Dia akan menyembelahi dan memihak kepada kamu. Jadi keinginan nak mengaut untung telah menyebabkan mereka syirik. Mereka telah melakukan jenayah besar, ya, kepada musim haji, ya, bukan jenayah, maksudnya perlanggaran bid'ah khurafat pada musim haji, dan keuntungan yang mereka perolehi tidak sedikit pun dapat dirasai oleh fakir miskin. Jadi inilah antara hikmah Allah Ta'ala berbicara tentang 10 malam yang diberkati dengan cerita susulan selepas itu mengenai 3 kaum. Dan akhir sekali saya nak sebutkan, Allah akhiri suratul Fajar dengan nafsu mutmainnah, dan ini bukan kebetulan. Allah Ta'ala berbicara di permulaan surah tentang waktu yang diberkati, dan akhir surah ini tentang para peserta program yang diberkati. Ia bukan sekadar merujuk kepada mereka yang dapat berhimpun di Arafah dan dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima, tetapi boleh juga berlaku nafsu mutmainnah kepada kita yang tidak mampu untuk pergi ke tanah suci pada tahun ini. Ayuhlah kita rebut, ya, jiwa nafsu mutmainnah, kerana jiwa ini bermaksud orang yang berjaya membangunkan malam-malam Zulhijjah sebagaimana Lailatul Qadar. Orang yang berjaya menghidupkan hari-hari yang diberkati, sehingga Allah anugerahkan kepada mereka bila bangun daripada lubang kubur, mereka tenang-tenang sahaja menuju Allah. Tidak cemas, tidak wajah mereka berdebu, tidak wajah mereka hitam legam, tidak mereka berada dalam keadaan diheret oleh para malaikat, dan tidak mereka berjalan dengan muka mereka wal'iyadzubillah. Inilah ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu al-mutmainnah, ia merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia merujuk kepada para sahabat, ia boleh merujuk kepada semua kita yang benar-benar menghidupkan malam yang diberkati. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan redha apa yang Dia kurniakan, dan Dia redha nak bertemu dengan kamu. Masuklah dari kalangan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Allahumma ja'alna, ya, minhum. Moga-moga Allah golongkan kita daripada mereka yang mendapat nafsu mutmainnah dengan menghidupkan hari-hari yang diberkati. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya cuba tengok kalau ada soalan daripada para penonton yang budiman, insya-Allah. Okey, terima kasih pada semua yang menonton. Mudah-mudahan ada baik dan manfaat, dan kelihatan tidak ada sebarang soalan lah. Jadi sudah 10.43, lagi 2 minit saya bawa kesimpulan. Hasil daripada Suratul Fajar, sebagai seorang pekerja, kita kena memahami anugerah Allah bukan sekadar anugerah, ia adalah ujian. Seolah-olah mesej utama Suratul Fajar duduk kat tengah-tengah surah berkenaan.
Iaitulah fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Seolah-olah mesej utama surah ini adalah mengenai manusia, hakikat manusia. Manusia ini apabila Tuhan mengujinya dengan ujian yang berat, iaitulah dengan memberikannya kemuliaan, memberikan kepadanya kesenangan. Kesenangan apa tadi? Kesenangan fizikal, kesenangan intelektual, ya, macam barangkali kita ada title-title tertentu, doktor, profesor, yang menyebabkan masyarakat hormat, dan ya, kemuliaan, kelebihan seterusnya apa tadi? Kita ada pengikut. Tetapi semua itu tidak mampu menyelamatkan kita daripada penghinaan Allah. Kalau kita tidak menggunakan ketiga-tiga kelebihan tadi untuk mendapat radiyatan mardiyah, mendapat redha Allah. Kerana ada manusia bila dikurniakan kemuliaan, mereka kata saya mulia sebab Allah pilih saya. Tetapi bila dihina, dia menyalahkan Allah pula. Wal'iyadzubillah. Dia tidak menyalahkan dirinya. Dia tidak kata dia salah, yang dia kata Tuhan salah. Rabbi ahanani. Rabbi ahanan. Tuhan yang hina saya. Wal'iyadzubillah, daripada menisbahkan keburukan dengan tanggapan Allah hina saya. Sedangkan yang sepatutnya terjadi adalah kita menganggap kita melakukan kesilapan. Kita perlu menganggap rezeki yang disempitkan adalah kerana Allah nak menegur kita. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi sekali lagi terima kasih pada semua. Aisyah Matsuyama, top fan. Saya lupa nak sebutkan tadi. Kepada rakan-rakan yang menonton di Facebook,